Bila kita ditanya kenapa awak suka bulan Ramadan, kita pun akan jawab, oh bulan Ramadan ni banyak pahalanya. Ganjaran pahala tu dilipat gandakan oleh Allah. Seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi. Kita siap bagi hadis. Apa Nabi sebut dalam hadisnya? Siapa yang melakukan amalan sunat pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan amalan fardu pada bulan lain. Yang itu seronok tu. Buat amalan sunat, tapi pahalanya sama dengan amalan fardu. Tinggi, besar pahalanya. Kalau kita buat amalan fardu, kata Rasulullah, bersamaan dengan 70 amalan sunat, amalan fardu pada bulan yang lain. Kita buat amalan fardu pada bulan puasa sama dengan 70 amalan fardu pada bulan-bulan lain. Maksudnya apa? 70 kali ganda. Itu disebut dalam satu hadis. Kita solat subuh 2 rakaat pada bulan Ramadan, berjemaah 27 markah, sama dengan 70 kali solat subuh pada bulan-bulan lain. Baru sekali. Kalau sebulan, tuan-tuan ambil kalkulator, kira sendiri. 27 darab dengan 70 darab dengan 30. Itu baru satu bulan puasa, satu amalan fardu subuh. Jadi sebab itu kita sepatutnya perbetulkan semula niat kita, kenapa kita suka masuk bulan Ramadan. Sebab amalan pahala kita digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam An-Nakhai, dia kata apa? Jika kita puasa sehari di bulan Ramadan, lebih baik daripada 1000 hari dalam bulan yang lain. Sehari je puasa bulan Ramadan, lebih baik daripada 1000 hari. Kalau kita bertasbih satu tasbih dalam bulan Ramadan, lebih baik daripada 1000 kali tasbih. Kita tasbih sekali je bulan Ramadan, lebih baik dengan 1000 kali. Tuan-tuan, kalau tasbih 100 kali, darab dengan 1000 bulan Ramadan. Yang itu specialnya tu. Sebab tu kita rasa seronok, kita rasa best. Bukan sebab seronok ada bazar Ramadan. Tak. Ada ayam percik. Ayam percik hari Jumaat pun ada kan? Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi perkara pertama, perbetulkan niat. Nak masuk bulan puasa ni, perbetulkan niat. Dan kita perlu kejar, apa dia? Amalan-amalan yang banyak pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, bila dah kumpul amalan banyak ni, dah kumpul, kita dah beribadah, penat-penat puasa, dah solat tahajud, baca Al-Quran, solat tarawih tiap-tiap malam, dah kumpul pahala banyak ni, tuan-tuan jangan sia-siakan amalan itu. Sebab apa saya sebut begitu? Dah kumpul banyak pahala, tiba-tiba bila kita cek nanti dekat hari akhirat, amalan kita kosong. Dulu aku puasa penat-penat ni, tiap-tiap hari solat tahajud, solat tarawih, baca Al-Quran, tak pernah miss. Tapi bila cek akaun, kosong. Mana pergi pahala tu? Nabi sebut dalam satu hadis, ada satu kisah dalam hadis ni. Ada 2 orang perempuan, dia ni puasa. Dalam hadis ni perempuan lah, tapi pengajarannya untuk semua, perempuan ataupun lelaki sama je. 2 orang perempuan ni, kata Nabi dalam hadis itu, dia punya puasa penat, haus, sampai nak matilah rupanya. Dia punya tahan haus tu, laparnya tu sampai nak mati. Dalam hadis sebut dia punya lapar dia tu. Maka sahabat pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan 2 orang perempuan ni. Ya Rasulullah, ada 2 orang ni dia puasa tapi sampai haus sangat dia ni. Tengok gaya dia macam dah nak meninggal dah ni. 2 orang ni. Tapi apa yang Nabi buat bila sahabat cerita pada Nabi, Nabi buat tak tahu je. Nabi tidak mengendahkan cerita tersebut.
Sahabat pun cerita lagi sekali, ya Rasulullah, ada dua orang perempuan ni, dia ni puasa tapi penat dia, ya Allah. Macam tak pernah puasa, penat sangat ni. Nak kata apa? Dia punya puasa tu betul-betul puasa lah, perempuan dua orang ni. Maka Nabi pun memerintahkan kepada sahabatnya untuk panggil dua orang perempuan tu. Maka datanglah dua orang perempuan itu, dan Nabi pun memerintahkan kepada dua orang perempuan ni, dia kata, wahai dua orang perempuan, dengan arahan daripada saya sebagai Rasulullah, Nabi suruh mereka muntah waktu itu juga. Nabi suruh dua orang perempuan yang puasa ni muntah. Bila muntah, apa yang keluar daripada mulut dia? Yang pertama darah, yang kedua nanah, yang ketiga daging mentah. Nanah, darah dan daging mentah keluar daripada mulut mereka dua orang ni. Maka kata Nabi SAW, inna hataini samata amma ahallallahu lahuma. Sesungguhnya mereka berdua berpuasa daripada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, iaitu makan dan minum. Memang betul mereka ni berpuasa. Memang tidak dinafikan, dia tak makan, dia tak minum. Betul dia puasa. Wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Tapi masalahnya dekat ni, dalam masa yang sama, mereka berdua, dia buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Puasa dia puasa, tapi dia buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Ihdahuma ilal ukhra faja'alata ta'kulani fil luhumin nas. Kata Nabi, salah seorang daripadanya duduk bersama seorang yang lain. Mereka ni duduk sama-sama, kemudian mereka berdua memakan daging orang lain. Nabi sebut apa? Mereka duduk bersama berdua, dan mereka berdua ni makan daging orang lain. Apa maksudnya? Itu adalah perumpamaan bagi orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat ni diibaratkan seperti makan daging sahabatnya yang lain. Puasa tapi mengumpat. Puasa tapi keji orang, marah orang, caci orang, maki orang, mulut tak jaga. Puasa tapi membawang kuat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini peringatan daripada Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab tu bila kita berpuasa, walaupun kita memang jaga betul makan dan minum, tak makan tak minum, tapi tolong jaga lagi satu, mulut tu jangan cakap banyak sangat. Kalau tak tahu nak cakap apa, diam lagi bagus. Diam lagi bagus. Ini tak, weh, jiran sebelah tu beli kereta baru, mesti curi duit tu. Allah, puasa tu. Weh, jiran sebelah tu cantik langsir dia, mana dapat duitnya tu? Tak perlu sibuk hal orang. Tutup mulut, zip. Bulan puasa ni tutup mulut. Kalau nak sangat cakap, nak sangat cakap lah, saya syorkan, kalau nak sangat cakap, baca Al-Quran. Tak tahan lah ustaz nak cakap juga, buka Al-Quran baca. Dapatlah situ pahala sikit. Tak tahan juga, Al-Quran pun dah baca dah ustaz, tak boleh nak cakap juga, zikir. Zikir. Duduk diam-diam je. Kalau orang tanya, kau ni kenapa diam je, selalu kau banyak cakap, kau ni asal diam, buang terbiat ke? Jawapan kita apa? Aku puasa. Tu je. Tak payah cakap banyak-banyak. Sesungguhnya saya sedang berpuasa, sebab tu saya diam je. Banyakkan berzikir, banyakkan baca Al-Quran. Jadi Nabi bagi pesan dekat situ, supaya amalan kita tak hilang, kosong. Tolong jaga mulut daripada bercakap banyak, perkataan yang sia-sia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara
perkara yang perlu kita jaga dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita akan hadapi tak lama lagi. Ada lagi beberapa perkara yang perlu kita tekankan bulan puasa ni. Antaranya adalah tadarus Al-Quran, yang itu memang kita perlu fokus lah. Perlu amalan yang perlu kita buat, wajib bulan puasa ni. Ada satu sahabat ni namanya Zubair. Zubair ni tuan-tuan, dia bila masuk bulan Ramadan, dia akan kumpulkan kawan-kawan dia yang lain. Buat kumpulan, grup tadarus. Dan dalam grup ni mereka saling berlumba-lumba membaca Al-Quran. Siapa habis dulu? Siapa? Aku nak habis dulu, dia habis dulu. Berlumba-lumba. Lumba-lumba baca Al-Quran dalam grup ni. Jadi kita pun bolehlah buat grup. Grup mana? Grup WhatsApp. Buat grup WhatsApp tadarus Al-Quran Ramadan 2021. Kumpulkan 10 orang dalam tu. Buat satu list, hari Selasa 1 juzuk Al-Quran. Siapa dah baca, tik tanda. Buat satu grup WhatsApp. Satu juzuk dah baca, tanda right. Jadi bila kita ni tengok, member aku ni dah baca dah ni, aku tak baca lagi, dia akan jadi apa? Semangat. Aku pun kena baca juga hari ni. Jadi dia akan baca. Dia akan tanda juga. Besok aku nak jadi orang yang pertama baca dulu. Dia tik dulu. Dia jadi apa? Termotivasi. Berlumba-lumba. Buat grup WhatsApp tadarus Al-Quran 2021. Ini tak grup kuih raya. Itu tak payah grup. Grup masak apa hari ni, itu tak payah grup. Masak je lah. Tak payah grup-grup pelik tu. Jadi tuan-tuan, buat grup WhatsApp, grup tadarus. Masjid Sawah Sunggala, buat satu grup tadarus. Hari ni baca juzuk pertama. Siapa dah baca, tanda. Dia jadi rasa seronok tau. Beribadah ramai-ramai, dia rasa seronok dan cepat sikit lah habis tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu di antara amalan para sahabat lah. Bila dia masuk bulan Ramadan, dia akan berlumba-lumba baca Al-Quran. Antara fokus dia baca Al-Quran. Biar khatam banyak kali pun tak apa. Jadi itu sedikit peringatan daripada saya untuk tuan-tuan dan juga untuk diri saya sendiri. Semoga kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, dan kita anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Anggap aja. Mana tahu ada je orang meninggal pagi tadi, semalam. Lagi 3 hari nak puasa, dia dah meninggal. Tak ada sakit pun, tiba-tiba sakit dada, meninggal. Dia tak dapat nak jumpa dengan Ramadan tu. Tengah tidur, meninggal. Tak dapat nak jumpa bulan Ramadan. Jadi kita jangan yakin sangat tahun depan kita dapat masuk. Jadi kita anggap je lah tahun ni yang terakhir. Walaupun kita muda lagi. Yang bercakap ni pun sama, muda je, tapi tak tahu lagi tahun depan ada ke tak ada. Ibadah dulu tahun ni, fokus dulu. Kalau dapat tahun ni, alhamdulillah, kita buat betul-betul insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada lagi berapa minit ni? Kita sambunglah sikit bacaan hadis Riyadhus Salihin. Tajuk hari ni berkenaan dengan berkabung. Saya dah sebut dah minggu lepas sikit, beberapa minggu yang lalu, tajuk berkenaan dengan berkabung ni. Berkabung ni ada 2 jenis. Dalam Islam berkabung ada 2. Untuk wanita berkabung ni ada 2. Satu, berkabung kerana kematian suaminya. Yang ini berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini berkabung yang pertama. Berkabung kerana kematian suami 4 bulan 10 hari. Maka bagi keluarga-keluarga yang lain, kematian ahli keluarganya, maka dia juga berkabung, tapi tak boleh lebih 3 hari. 3 hari je. Kematian keluarga lain, bukan suami, adik-beradik, mak, ayah, nenek dan sebagainya, 3 hari je berkabung. 3 hari sahaja waktu kita berkabung ahli keluarga.
Tapi kalau kematian suami, berkabung dia 4 bulan 10 hari, seperti mana yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Hadis yang panjang yang diriwayatkan daripada Zainab binti Abu Salamah. Beliau berkata, dakhaltum ala ummi Habibata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha Abu Sufyan bin Harb. Fada'at ummu Habibah bi tibin fihi sufratun khuluqu aw ghairuh. Fadahanat minhu jariyah thumma masat bi aridaiha thumma qalat wallahi ma li bi tibi min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah yaqulu 'alal minbari la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Nabi sebut tiada sesuatu, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung di atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari. Jadi kalau kita kematian ahli keluarga 3 hari saja, kecuali kematian suami, berkabungnya 4 bulan 10 hari. Lain, jenis tu lain. Jadi tuan-tuan, ini disebut oleh hadis Nabi SAW daripada isterinya. Kata Imam An-Nawawi, apa maksud berkabung itu? Berkabung tu apa? Bagi perempuan, bagi seorang wanita yang berkabung, ialah meninggalkan berhias. Dia tak boleh berhias, sama ada dengan pakaian dia tak boleh pakai cantik-cantik, dia tak boleh pakai barang kemas, emas dia kena buka, dan tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh pakai perfume. Ini maksud berkabung bagi perempuan. Tak boleh pakai baju cantik-cantik, tak boleh berhias, pakai barang kemas, tak boleh nak make up, tak boleh nak pakai wangi-wangian, tak boleh. Ini berkabung kematian. Itu menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh itu, wanita yang kematian suaminya perlu tinggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perhiasan yang boleh menarik perhatian lelaki lain, yang boleh menarik perhatian lelaki lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masyarakat Melayu Malaysia ni terutamanya, saya fokus dekat negara kita, bila berkabung ni, ada di antara mereka yang berkabung dengan secara dia ambil remeh, ambil ringan. Dia baru kematian suami, tapi dia berkabung macam tak berkabung pun, buat biasa je. Dia boleh pergi kenduri kahwin. Dia kata dia pergi kenduri kahwin, dia berkabung ni, tapi pergi kenduri kahwin. Dia pergi baca doa selamat tahlil, pergi rumah orang. Dia pergi mana ya? Jalan-jalan, melancong. Dia sedang berkabung ni, tapi pergi melancong. Dia pakai cantik-cantik, pakai gincu, pakai bedak, pakai cincin. Dia ambil remeh. Dia kata apa? Alah, tak ada apa pun, nak pakai cincin je pun, saja je. Takkan itu tak boleh. Itu namanya ambil remeh. Alah, ini setahun sekali je kenduri kahwin. Ini setahun sekali je kenduri kahwin. Ni kalau tak pergi ni rugi, ni kena pergi juga. Ambil remeh. Padahal dia tengah berkabung. Dia baru kematian suami tapi nak pergi kenduri kahwin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada beberapa larangan dalam berkabung bagi perempuan ni. Satu, saya sebut tadi, dia tak boleh pakai baju cantik-cantik, terutamanya yang berwarna terang. Warna terang. Warna terang ni warna apa? Warna kuning. Dia berkabung tapi pakai baju warna kuning. Bila dia pakai warna kuning, dia orang tengok, warna kuning. Macam tu. Orang lain semua gelap, dia warna kuning. Dia akan jadi apa? Menarik perhatian. Pakai baju warna merah, merah terang tu. Tengok orang lain, siapa pakai baju merah tu?
Orang fokus pada dia. Tak boleh. Wanita berkabung tidak boleh pakai baju warna terang. Jadi antara pendapat yang dibenarkan, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia kata perempuan yang berkabung ni seeloknya pakai baju hitam. Pakai baju berwarna hitam. Kalau tak ada baju hitam, pakailah baju gelap-gelap sikit. Jangan pakai baju terang. Yang itu tidak dibenarkan. Bukan tak pakai baju, pakai, tapi pakai baju gelap. Baju hitam, baju biru gelap, kelabu gelap tu, pakai gelap-gelap. Itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Satu, tak boleh pakai baju terang-terang. Dua, tak boleh pakai barang kemas, cincin, terantai, gelang dan sebagainya. Tak boleh pakai. Sama ada perak ataupun emas, tak boleh. Tiga, pakai wangi-wangian, tak boleh. Sama ada pada badan, rambut ataupun baju. Badan, rambut ataupun baju. Habis tu ustaz, tak payah mandi ke apa? Mandi, tak payah sabun ke? Sabunlah sikit. Ini bukan bermakna tidak menjaga kebersihan. Yang ini pula lurus bendol juga. Bila kata tak boleh pakai wangian, dia tak mandi terus. Ni lain macam pergi dia. Bukan tak boleh mandi, boleh mandi. Sabunlah sikit. Sikit tu boleh lah, tapi janganlah lebih-lebih. Janganlah sampai jadi hapak sangat. Minta maaf. Jangan sampai bau busuk sangat. Kenapa bau busuk sangat tak mandi ni? Berkabung tuan, tak salah. Kabung juga, tapi mandi tu jangan lupa. Lagi apa tak boleh? Bersolek, pakai bedak, pakai gincu, pakai ini celak lah, apalah, tak boleh. Biar je lah muka tu. Kalau kering lah, biar 4 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak boleh pakai celak, solek dan sebagainya. Lagi apa? Tak boleh terima pinangan lelaki. Tidak dibenarkan terima pinangan lelaki. Tak boleh dalam masa 4 bulan tu. Tapi jaranglah perempuan macam tu. Lelaki je. Lelaki kalau mati isteri je, besok dia kahwin lah. Perempuan lambat sikit kot. Itu golongan pertama. Dia ambil remeh. Dia buat tak heran, tak endah. Dia buat suka hati dia je. Tapi ada juga golongan yang melampau-lampau pula. Melampau-lampau dalam berkabung, terlebih-lebih. Macam yang saya sebut minggu lepas. Macam yang saya sebut sebelum ni, dia kata apa? Wanita ni tak boleh bercakap dengan lelaki langsung, walaupun dengan atuk dan ayah dia sendiri, anak dia sendiri, tak boleh. Itu lebih-lebih namanya. Bukan tak boleh cakap dengan lelaki langsung. Kalau setakat adik-beradik tu bolehlah. Anak sendiri tak ada masalah. Dengan mahram tak apa. Yang tak boleh yang bukan mahram tu. Cakap dengan kawan, cakap telefon, tu tak boleh. Tapi kalau setakat dengan adik-beradik, anak saudara tu boleh. Lagi apa yang saya sebut dulu? Tak boleh pandang bulan di langit. Tak boleh pegang garam dekat dapur. Kalau perempuan tak pegang garam, habis dia nak pegang apa? Dia nak masak pakai apa? Pakai gula je. Ini nama dia melampau-lampau. Melampau-lampau. Ada yang ambil ringan, ada pula yang melampau-lampau. Yang dua-dua ni tidak dibenarkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada juga tambahan dekat sini bagi mereka, katalah bila berkabung tak dibenarkan keluar rumah. Jadi ada timbul soalan, Ustaz, kalau saya ni macam nak bekerja, boleh ke? Takkan nak cuti 4 bulan? Saya bekerja, takkan cuti 4 bulan? Jadi dekat sini ulama' dah membahaskan dah. Bukan setakat ulama', zaman Nabi dulu pun ada.
Zaman Nabi dulu pernah diceritakan seorang lelaki sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir ni kematian pakciknya. Maka makcik dia ni tinggallah janda seorang-seorang. Makciknya duduk seorang-seorang tak ada suami. Lalu makciknya ni, dia ni bekerja sebagai pemetik buah kurma, nak kerja. Maka Jabir pun tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, makcik saya ni dia nak pergi petik buah kurma, boleh ke? Dia sedang berkabung tapi nak petik buah kurma." Maka Nabi pun berkata, "Ya, boleh, tak ada masalah. Petiklah buah kurma itu, semoga dia beroleh kebaikan." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini bermakna apa? Walaupun dalam tempoh berkabung, perempuan tetap boleh keluar rumah, walaupun, tapi dengan syarat untuk bekerja boleh. Bekerja boleh. Tapi bila dah kerja, habis pukul 5 balik rumah. Dia tak boleh bekerja pukul 8 sampai pukul 5. Pukul 5 tu dia pergi Maidin, dia pergi konsep baru kat Lukut. Tak boleh. Dah habis kerja balik rumah terus. Habis tu Ustaz, kalau nak beli barang boleh? Boleh. Tapi dengan syarat beli barang itu saja. Syarat dia ketat jugalah kat sini. Kalau dia duduk sorang-sorang, tak ada anak, tak ada jiran, tak ada saudara mara, maka dia dibenarkan untuk pergi keluar ke kedai untuk membeli barang keperluan dia. Pergi keluar, tak ada masalah. Pergi Maidin, tak sama Maidin kot. Kalau duduk Sunggala, pergi depan ni je lah. Tak payahlah sampai ke Maidin pergi. Duduk Sunggala, pergi Maidin nak beli barang, itu tak boleh. Duduk Sunggala, pergi dekat kedai runcit depan ni saja, itu dibenarkan. Pergi family store ni, beli barang, dah ambil barang balik. Ambil barang balik. Kalau jumpa dengan lelaki, hai, itu tak payah. Tak payahlah layan. Yang ini baru meninggal isteri, yang ini baru meninggal suami, hai, tak payah layan. Tak boleh, haram. Ambil, beli barang, balik. Itu saja. Syarat dia ketat. Ada SOP dia. Ada SOP dia. Dah kerja, dah habis kerja, balik. Dah beli barang balik. Bukan tak boleh keluar rumah langsung, boleh. Kalau ada keperluan. Macam yang saya cerita minggu lepas, kalau rumahnya dah terbakar, bomba suruh dia keluar, takkan dia tak nak keluar? Keluar je lah cik, keluar je. Bomba suruh, cik keluarlah cik, bomba nak siram ni. Tak boleh, saya berkabung. Kalau macam tu apa gayanya? Bomba ni elok disiram je terus. Siram je terus cik ni, biar dia sedar sikit. Rumah tak terbakar, keluar je. Tak payahlah duduk situ. Duduk rumah, datang masuk buaya. Buaya boleh masuk dalam rumah, takkan dia duduk situ je. Buaya ni pun duduk cengang, usahlah cik tak lari. Dah duduk rumah, datang binatang buas, cik boleh keluar, silakan. Sebab apa? Ada mudarat dekat situ. Jadi tuan-tuan, bukan bermaksud tak boleh keluar rumah langsung, boleh, tapi ada keperluan dan mudarat yang besar. Jadi dia boleh keluar rumah, iaitu pantang larang ketika mana berkabung. Itu bab berkabung. Selesai kat situ. Dua jenis, satu berkabung kematian suami 4 bulan 10 hari. Kalau berkabung kematian ahli keluarga, tidak boleh melebihi 3 hari sahaja, kata Nabi SAW. Kemudian hadis seterusnya berkaitan dengan kelebihan mati anak yang kecil. Kalau tuan-tuan ada pengalaman, ada ahli keluarga yang mana dia kematian anak kecil, baru lahir dah meninggal, yang ini adalah ganjaran yang sangat besar untuk dia. Banyak hadis cerita tentang kematian anak kecil ni. Contohnya dalam satu hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, "Ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu an-nar adkhalahu Allahul jannah wa bi fadli rahmatihi iyyahum
Tidak ada seorang Muslim yang kematian 3 orang anaknya yang belum baligh. Yang belum baligh 3 orang. Kemudian Nabi sebut illa adkhalahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dengan kurniaan kasih sayangnya kepada mereka. Tuan-tuan, jika ada yang meninggal anak waktu kecil yang belum baligh, maka tuan-tuan dekat sini ada tiket untuk masuk syurga sebenarnya. Kalau ada di kalangan kita ni lah, yang kematian anak kecil. Itu satu hadis. Ada hadis yang lain juga menceritakan tentang kisah ni. Satu hari ketika mana Nabi SAW, ada seorang lelaki dia tanya pada Abu Hurairah. Lelaki ni baru kematian anaknya. Lelaki ni baru kematian anak lelaki 2 orang. Kemudian Abu Hurairah pun kata, la yamutu li ihda kunna salasatun minal waladi fatah tasibahu illa dakhalatil jannah. Faqalat imratu minhun awisnaini ya Rasulullah, qala awisnain. Abu Hurairah menceritakan kepada lelaki ni tentang satu hadis Nabi. Abu Hurairah kata, Nabi pernah sebut dulu pada seorang perempuan. Nabi kata, kepada sesiapa yang kematian anak kecil 3 orang, 3 orang mati, anak kecil yang belum baligh, maka confirm syurga untuk dia, dijamin syurga. Maka perempuan ni pun tanya, ya Rasulullah, kalau 2 orang, tadi Nabi sebut 3, kalau mati 2 orang je boleh masuk syurga tak? Nabi sebut boleh, 2 orang pun sama. Dan ada juga hadis yang lain kata kalau seorang, ada juga yang tanya lagi, dan seorang pun Nabi kata sama juga. Nak kata apa? Jika kalau tuan-tuan ada pengalaman ahli keluarga yang mana kematian anak waktu kecil, jadi dia sebenarnya ada berita baik untuk dia, dia telah dijamin oleh Allah masuk syurga. Dijamin, confirm. Ini bukan tipu-tipu punya, betul. Confirm. Tak ada, dia tak akan masuk neraka. Sebut dalam hadis sebut, dalam hadis yang lain juga menceritakan benda yang sama. Ada satu hari ni datang seorang perempuan kepada Aisyah. Maka Aisyah pun bercerita kepada Nabi SAW tentang 2 orang perempuan ni dengan anak dia. Maka Nabi pun bersabda, tidaklah 2 orang Muslim meninggal dunia, di antara keduanya ada 3 orang anak yang belum dewasa, kecuali Allah akan datangkan mereka pada hari kiamat, sehingga didirikan pada pintu-pintu syurga, lalu dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga. Anak-anak ni jawab apa? Sehingga dimasukkan ibu bapa kami. Tuan-tuan, anak yang kecil ni bila dia mati, dia akan tunggu dekat syurga, dekat depan pintu. Allah perintahkan, wahai anak-anak kecil, masuklah dalam syurga. Kenapa tak masuk lagi? Budak-budak kecil ni jawab apa? Kami tak nak masuk selagi mana kami tak masuk dengan mak ayah kami. Dia tunggu mak dia sekali, dia tunggu ayah dia sekali masuk, baru dia nak masuk, budak kecil ni. Maka Allah pun kata pada ibu dan ayahnya, kau pun masuklah sekali dengan anak kau ni, tanpa diazab dalam neraka Allah. Special. Dia tak masuk dalam neraka, dia hanya melintas saja. Itu pun melintas dengan pantas, laju sampai syurga, jumpa anak dia dekat pintu, masuk syurga sama-sama. Khusus untuk mereka yang ada kematian anak kecil, special Allah bagi. Tapi dengan syarat, dekat dunia kena sabarlah, jangan meroyan, meracau, gila, tak boleh lah. Kena relax, sabar. Allah akan bagi ganjaran di syurga kelak. Allah, anak-anak ni akan tarik baju ayah dia. Jom ayah kita masuk syurga, jom mak kita masuk syurga sama-sama. Dia takkan masuk syurga selagi mana dia tak jumpa mak dan ayah dia. Dia tunggu mak ayah dia, mana mak ayah aku? Kalau aku tak masuk selagi tak jumpa mak ayah. Maka Allah pun perintahkan kepada mak ayah dia,
Masuklah sekali, senang. Tanpa diazab dalam neraka Allah. Tiket tu confirm. Maka janganlah pula ada yang tanya, kalau macam tu Ustaz, kita buat jahat je lah. Sudah. Kalau macam tu Ustaz, saya dah ada tiket syurga dah. Anak saya dah mati dah 3 orang. Tiket. Jadi saya boleh berzina, boleh main judi ke Ustaz? Yang itu saya tak boleh jawab lah. Tuan-tuan fikir sendirilah. Aduh. Mentang-mentang dah ada tiket,